hari ini terjadinya perobohan semua bangunan di dalam kampung Desa Warisan. Kita telah minta rayuan kepada penguatkuasa dan juga anggota-anggota polis daripada PDRM dan juga penguatkuasa majlis tidak dapat sekali-kali untuk bersalah azur. Dia cakap kita akan tetap roboh juga 100% pada hari ini juga akan diroboh keseluruhannya. Saya merayu atas jasa baik orang-orang Melayu saja, semua tak ada orang masyarakat, semua Melayu saja yang menjalankan tugas pada hari ini. Tetapi rayuan saya tak diterima. Rayuan saya tidak terima. Saya minta sekali lagi, berkali-kali saya minta rayuan. Allahu Akbar. La hawla wala ya Allah. Saya tunggu sedih kerana suraunya saya buat adalah titik peluh saya. Tidak ada bantuan daripada kerajaan negeri atau kerja pusat. Adalah drama wakaf dan orang ramai. Terutama sekali anggota PDRM yang besar. Itu yang saya cukup sedih. Tidak dapat rayuan saya tidak terima. Anggota polis buat dia bertugas pada ini. Saya mohon orang surau jangan diroboh, tapi dia pun tetap nak roboh juga. Itu yang saya sedih sekarang. Surau orang Islam tempat beribadah, kenapa jadi begitu? Itu yang saya sedih. Surau adalah buat saya daripada kutipan saya buat kutipan WhatsApp daripada orang ramai wakaf, daripada orang ramai. Belum lagi ganti rugi lagi. Kenapa diroboh? Masih lagi tidak ada ganti rugi. Itu yang sedih kan saya. Kita tak nak ganti rugi, tapi benda dia lah dah roboh. Saya tak boleh sabar. Rumah dan surau yang dibuat dirobohkan kawan-kawan di kampung. Saya bagi ruang tu untuk pull down sikit sebab rumah kita tak kena, tak apa. Kalau rumah kita kena, itu dah berlaku pada hari ini. Betul, surau orang Islam dirobohkan, tapi kuil diorang pertahankan, pekun Cina diorang pertahankan, tapi kita sebagai rakyat Malaysia IT biru tak dapat pertahankan surau orang Islam kita sendiri. Majoriti penduduk negara kita adalah orang Islam, tapi mereka tetap robohkan juga. Sebab ada bukti abang polis. Betul. Kita kawan-kawan tolong share dahulu guys. Kita bagi ruang untuk Najib bagi cool down sikit untuk kita dalam perasaan saat. Simpati sikit kawan-kawan. Simpati sikit. Anggap Tuan Najib ni sebagai orang tua kita. Jadi kita ada empathy. So barulah kita bawa jadi seorang manusia. Lepas kita jadi anjing lah, ataupun jadi orang yang zalim. Kita bagi ruang dahulu. Tolong share dahulu lah. Tolong share dahulu. Kita dapatkan maklumat sebenarnya daripada pengajar kita apa akan berlaku. Di mana ni? Kita berada betul-betul di SMK Sungai Kutu, Batu Tujuh Gombak. Di kawasan berlakunya perubahan kampung tersebut ni. Abang, salam. Jadi, Tok. Dah. Okey. Cuma nak tanya
berapa rumah yang terlibat perobohan ini? Sekarang yang dirubuh lebih kurang 150. 50 rumah. Tapi ada kawasan tu yang tidak dikena roboh disebabkan tak kena laluan ke, saya pun tak faham. Tak kena tanda lah maksudnya. Tak kena bertanda, itu mungkin dah. Tak bertanda. Berapa rumah yang tak kena tu pula? Dalam 7 buah. 7 buah. 7 ke 9. 7 buah rumah yang tak bertanda. Saya dapat maklumat daripada rakan-rakan yang ada masih lagi ada duduk dalam ni. Kiranya rumah tu sebelah jarak. Tak tahu macam mana dia boleh terlepas daripada tanda, tak tahulah. Adakah ada di sebalik lain cerita, tak tahulah. Tu ada dapat pamasan ke atau ex gratia ke atau tak? Yang mana saya dapat ex gratia lah. Oh, tu ada dapat lah. Ex gratia semalam pun saya dapat, tapi dengan cara pengambilan semalam pun dia tekak juga. Dia kata tu saya tak dapat pasal rumah saya mana tak dibuka lagi bumbung. Dinding dia tak bagi, tapi baru semalam. Baru, tapi dengan cara begitulah. Dia tahan, tapi saya kata anak saya cakap dia nak buka juga, barulah tadi dia buka cara paksa lah. Tu dapat ex gratia tu berapa semalam? Lebih kurang dalam 33,000. 33,000. Adakah jumlah tu mencukupi begitulah untuk? Memang tak berbaloi lah. Rumah saya buat 150,000. Allah. Dapat 33,000 memang tak berbaloi lah. Nak duduk di mana? Sekarang saya penempatan tak ada. Penempatan tak ada. Saya pun tak apa masalah yang berlaku dalam negeri Selangor ni, saya pun tak faham lah. Sekarang tu plan duduk rumah mana pula? Saya tumpang pada anak saya punya rumah. Anak tu ada berapa? Anak saya ada, ialah yang ada dekat sini ada 5 orang. Dia orang pun menyewa juga. Jadi saya duduk dengan anak saya yang sulung buat sementara lah. Selain 33,000 tu, ada ditawarkan rumah Selangor? Tak ada. Tak ada. Saya pun itulah, pasal permohonan saya dah cukup syarat dia. Tapi apa yang saya tunjuk pada peguam, memang saya punya syarat dah cukup dah. Memang boleh dapat dah tapak dia. Kalau tak dapat tapak ni, ada tapak ganti. Tapi masih lagi disimpan gitu, saya tak dapat keputusan. Dah masuk 5 tahun dah proses permohonan saya. Syarat-syaratnya, dokumen-dokumen sah ada pada saya. Itu saya nak tanya kenapa permohonan saya tak diberi jawapan. Tak lulus pun tak ada jawapan. Senyap begitu saja. Apabila proses saya tanya dekat-dekat laluan ICRN ni nak guna pun, proses tu pun masih lagi tak tahu. Senyap je. Pasal saya nak tahu laluan ICRN yang sebenarnya, masih lagi tak tahu lagi. Kita pergi dah jabat MRL malah janji begitu juga, masih lagi tak bagi. Yang kita tak tahu apa sebalik cerita ni. Tapi yang saya tahu, saya telah ditipu. Saya adalah pengurusi tetap, pengurusi yang sah. Tapi ada badan lain mengaku dia pengurusi. Dia bertindak atas untuk menyanamkan kampung saya disebabkan dia menyamar sebagai pengurusi tetap. Tapi dia bukan. Itu namanya adalah Muhammad Suhaimi bin Badar, pengurusi. Si usaha dia ada Ismail bin Amri. Ketiga adalah Ustaz Nek Husin bin Johar. Itu nama yang buat kampung Desa Pemeriksaan tergadal. Ini yang saya nak tahu pihak berkuasa, siasat orang yang saya telah buat report ni. Report dah report polis dah. Buat report polis dah, tapi masih lagi tak ada dapat keputusan lagi. Saya minta pihak polis bertindak atas nama yang saya buat report ni. Dia menggunakan sebagai pengurusi tetap, tapi dia adalah pengurusi tidak tetap, pengurusi yang tidak sah. Saya nak orang yang saya sebut nama tadi, pihak berkuasa tolong ambil tindakan. Tolong ambil tindakan. Disebabkan 3 je penyenayah ni yang menyebabkan kampung Desa Pemeriksaan hancur. Saya tahu penduduk saya memang betul-betul amanah pada saya, bekerjasama. Apabila datangnya 3 orang ni, adakah sebalik cerita ni, adakah cerita dia dengan cara memberi wang, cara memaksa dia orang suruh keluar? Itu yang saya tengok apa pada penduduk yang sama-sama bekerja sama pada saya. Kenapa jadi begini? Saya ada sak yang menggunakan bayaran, tak tahulah apa bayaran yang pengurusi yang tak sah ni menggunakan cara bayaran
dengan mata wang ke, itu saya tak tahu. Tapi mereka dengan cara automatik boleh sukarela memecahkan rumah sebenarnya dan membuka dinding hingga ke atap. Apabila pihak berkuasa, majlis berkuasa mengambil tindakan dengan cara mudah, ditolak ya. Ini yang saya nak tahu kenapa jadi begini pada penduduk-penduduk kampung desa Melayu Warisan. Yang begini. Pakcik yang 33,000 tu, 30,000 tu membabitkan struktur bangunan lah. Dia tak ada, dia kata sektor sagu hati. Sagu hati je lah. Untuk kita nak cari tempat penyewaan. Itu yang dia bagi daripada majlis. Bagi pada kita, tak tahu, dia kata suruh kita cari rumah sendiri. Tak ada. Kita nak buat rumah pun tak boleh. Saya macam saya sebagai bekas anggota daripada PDRM bersara wajib 60. Tidak dapat penempatan lagi dalam saya pencen dalam negeri Selangor. Tapi saya berasal daripada Perak. Saya minta tukar balik ke Perak, tak dapat disebabkan tiada pengganti. Sampai saya pencen di dalam negeri Selangor di Bukit Aman. Itu yang saya kata tak ada tempat saya di sini. Sebab itu saya cuba buat rumah yang kerjaan ni tak. Sejak bila cik? Sebenarnya saya mohon tanah ni 2018. Duduk sini sejak? Sebelum saya datang sini pasal saya 2014. Tahu pakcik duduk sini? Lebih kurang dalam 12 tahun dah. 12 tempat saya bersara, terus saya tempat penempatan sini, saya tengok ada lagi rumah-rumah yang tanah kerjaan, saya terus buat apply. Saya tubuh satu pendaftaran berdaftar, tajuan berdaftar iaitu ROS. Saya sebagai pengurusi yang sah, masih lagi saya sebagai pengurusi ni. Okey cik, lepas operasi perubahan hari ni, apa ya harapan pakcik untuk next selepas ni? Saya minta apabila rumah dan juga kediaman penduduk-penduduk sini dah roboh, saya tahu penduduk-penduduk yang bersama saya memang tak ada tempat. Masalahnya dengan persekolahan anak. Itu penyewaan rumah memang terlalu tinggi, 1,500. Mana dia pun sebanyaknya B40. Lepas itu pesara kerjaan, mana mampu nak cari rumah sewa. Itu sebabnya saya tetap menegakkan kampung ni supaya dipertimbangkan daripada kerajaan negeri Selangor, diganti tempat ataupun dibuat rumah untuk kita pindah, baru boleh ambil secara macam ni hari ni berlakunya. Kenapa setengah dapat, setengah tak dapat? Kenapa? Adakah bekas pesara kerjaan ni tak layak? Ada yang tak dapat air gracia tadi? Ada yang tak dapat air gracia dapat. Itu yang sebabkan saya kata ada wakil yang pengurusi haram ni lah. Dia kepentingan orang-orang dia je. Yang tak ada hak dia, orang dia akan buat tak tahu je. Saya apabila saya buat siasatan, memang yang setengah tu tak dapat langsung. Tak dapat apa claim langsung. Tak dapat bayaran apa, 1 sen pun tak dapat. Rumah dia roboh. Tapi tiada bayaran ganti rugi. Walaupun sagu hati. Apakah ini kerjaan negeri Selangor macam ni ke? Sekarang ni orang yang tak ada rumah tu, tak ada duit tu, mana nak pergi? Banyaknya tadi semalam dia dengan 5 keluarga berteduh di bawah surau tu. Hari ni surau ni dah ada runtuh. Mana dia pun nak berteduh dah? Untuk bermalam, untuk menanti nak cari rumah sewa ataupun nak cari rumah tumpangan dekat saudara-saudara. Di mana dia pun nak bertumpang mana ni? Duit tak dapat. Duit dapat semalam cik? Semalam. Itu belum tentu lagi sama ada duit tu dah terima pasal belum back in lagi, kita tak tahu sama duit tu ada ke tak ada, tak tahu lagi. Ini pampasan gracia ni daripada siapa yang bagi je? Dia kata daripada kerjaan negeri. Saya dengar, tapi sah lah pasal saya pun bukan sebagai yang buat kerja ni, orang yang pengurusi yang tak sah. So setakat ni yang tak ada tempat tinggal 5 orang lah. Yang ada 5 keluarga yang tak ada tempat pasal surau dah diruntuh. Di mana dia pun nak bermalam hari ni? Yang mana dapat duit tu memang dah kosongkan awal. Memang dah kosong awal dah. Bila? Minggu lepas? Dalam minggu lepas dia pun kosong dah, yang dapat duit dah. So total semua yang rumah diroboh ni 150. 150 yang kata yang tak kena dalam 7 buah rumah tu. Sepatutnya 57 lah. Sepatutnya 150 lah. Alhamdulillah. Okey cik. Terima kasih cik.